okey. Okey. Sebelum sampai ke lokasi syuting, kita cakap pasal lakonan filem atau Okey. maknanya sebelum dia sampai ke lokasi, dia buat persiapan dulu, kenali watak anda. Betul. Ya. So nak baca-baca dialog, Baca subtek. baca subtek, apa yang tersirat, apa yang tersurat, Betul. fahami tafsir, dan Betul. sampai ke lokasi serahkan pada director. Betul. Betul. Adakah ini yang anda nak? Betul. 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 Alright. Alright. So, Tapi dekat sini ada satu lagi kelemahan dia. Satu lagi kelemahan akting. Betul bahawa pelakon hafal skrip, sampai lokasi berlakon. Okey. Ini bahaya untuk pelakon dia. Bahaya untuk pelakon di mana sekiranya pelakon itu menghafal skrip, dia menghafal skrip itu mengikut intonasi dia tanpa ada teman lakon. okey, right. Okey. Apabila sampai di lakonan di lokasi, contoh Amy dah hafal skrip. Contoh dah hafal skrip semua. Okey, ready. Okey, Aku ready nak berlakon dengan hang. Sampai di lokasi, Amy keluarkan dialog tersebut mengikut intonasi yang aku hafal tadi. Okey, alright. Tanpa dengar dialog daripada Zaidi Omar. Alright. Menyebabkan balas membalas kita punya sambut menyambut tak bagus. Okey, alright. Sebabnya kerana Amy akan pakai semasa penghafalan tadi. Yang seorang-seorang tadi. Yang seorang-seorang tadi. Okey, right. Sedangkan patutnya Amy harus membalas dialog itu mengikut kita punya sambut menyambut. Okey, alright. Dan pelakon yang cerdik, pelakon yang mantap, yang bagus, dia hafal. Apabila sampai di lokasi, dia boleh bertukar intonasi tersebut mengikut teman lakonnya sambut menyambut. Dia adapt, sesuaikan. Betul. Okey, alright. Betul. Okey, bagus. Okey, Amy, apa jadi maknanya sebelum kita start syuting pun perlu rehearsal antara pelakon dengan pelakon. Ya, kena rehearsal. Tapi kebanyakannya bila pergi ke filem, bila pergi ke drama, berapa kerap nak berlatih. Dia bukan soal berlatih juga lagi tau. Ini isu macam mana industri kita nak berkembang juga dia. Berkembang dari segi kualiti. Okey, right. Okey. Katalah saya dengan Zaidi Omar husband and wife. Okey. Saya tak kenal pun Zaidi Omar. Okey, right. Okey, husband and wife selama 20 tahun misalnya. Hari ini saya datang ke lokasi, saya rehearse dialog sahaja dengan Zaidi Omar. Okey, right. Jadi apa yang saya kenal Zaidi Omar 20 tahun? Saya tak tahu pun dia makan apa, saya tak tahu pun intonasi dia marah, saya tak tahu dia. Jadi kita hanya berlatih dialog ni. Yes, betul. Jadi apabila berlatih dialog dalam 10 minit, okey, standby, assistant director kata dah ready apa semua, and kita terus berlakon. Okey, alright. So sebab itu kita tak dapat chemistry tersebut. Chemistry tersebut tak ada sebab kita hanya kenal hanya untuk husband and wife, tapi kita tidak ada chemistry tersebut. Alright. Chemistry itu hanya akan timbul kalaulah dalam filem kita ada rehearsal, saya menyembang dengan Zaidi Omar, saya berbincang kita dah 20 tahun kahwin, apa yang kau tak suka? Kalaulah aku ni marah kalau aku marah aku tak mau tengok dah muka engkau aku tak nak cakap dengan kau dah, itu level aku marah. Okey, itu level aku marah, level aku terlampau kecewa. Jadi kalaulah dialog itu kata ya betul, apa semua. Jadi Zaidi Omar tahu tak bahawa aku sedang marah ni? Kan? Reaksi Zaidi Omar akan jadi lain apabila dia tahu reaksi saya ni. Dalam babak ini tadi, okey, di mana letaknya magic if? Jikalau aku make believe bahawa kita adalah husband and wife. Alright. And bila kita magic if itu jikalau aku, and kita make believe kita husband and wife, and the truth kita percaya itulah kebenarannya. Bukan kebohongan. Bukan berpura-pura, bukan berlakon. Like ini adalah yang sebenar-benarnya terjadi. Ini bukan cubaan, ini betul-betul. Okay. Kalaulah berlaku, okey. Okay. Dia pelakon ni ada husband and wife. Dia tak pernah jumpa pun. Okey. Okey. Bila jumpa dia tak suka. Okey. Okey. Pelakon ni tak suka dia dua. Okey, alright. Tak suka satu sama lain. Okey. Okey. Tak sebab peribadi ke apa, tapi tak suka lah dia nak pelakon lain jadi. Dia pun nak jadi bini aku. Tapi dah terpilih, go on. Okey. Apa akan jadi? Okey. Pelakon ni kena ada disiplin. Kita balik pada pelakon yang disiplin tadi, kan? Okay. Kalau dah bidang lakonan, husband tu dia tentukan kau suka tak suka. Di mata pengarah, you dah cocok dari segi fizikal, bahawa dua orang ni husband and wife.
pengarah kata, producer kata, you husband and wife memang dari segi fizikal penampilan dah bagus dah. Okay, right. Sekarang cuma you all kena berlakon dari segi chemistry, make believe bahawa both of you adalah husband and wife. Okay. Right. Suka ke tak suka ke, walaupun kita berlakon dengan janda kita pun, dengan duda kita pun, okay, padahal semasa bercerai-berai hari tu, okay, berparang-parang, berpisau-pisau, okay, satu dunia tahu. Okay, right. Tapi apabila di-pairkan di dalam lakonan, seolah-olah semua tu tak ada dan tinggalkan masalah tu di luar lokasi. Alright. Okay, jadi adapt, make believe walaupun tak suka, okay, terima je lah apa So maknanya Amy lebih berat lah kerja dia. lebih berat. Nak kena menyukai walaupun tak suka, nak timbulkan rasa suka, rasa sayang itu. Okay? Betul, lebih berat. Tapi acting dia bukan hanya berlakon. Dalam acting kena ada pengawalan lakonan. Betul. Dia kita selalu bercakap dalam industri kita dia, oh berlakon macam ni, berlakon macam ni. Kita lupa bahawa di peringkat advance dia ada pengawalan lakonan itu. So maknanya pengawalan untuk supaya tidak jadi overacting. Betul di. Underacting, overacting, kena ada pengawalan. Okey, kembali kepada 5 jenis lakonan tadi. Okay. Yang pertama exploitative acting. Exploitative acting ini bukan pelakon pun, dia popular bidang lain dulu. Betul. Okay. So dia eksploitasi. Contoh dia sekarang YouTuber ramai terus jadi bintang filem, okey? Dia eksploitasi. Yang kedua, amateur overacting. Okay. Lakonan lampau. Pengertian overacting ni adalah apabila lakonan kita luar lebih daripada dalaman. Betul. Apabila pentingkan skrip, pentingkan pergerakan lebih dahulu, tak pentingkan emosi. Right. Okay. Right? Nombor 3 dipanggil mechanical acting. Okey, fizikal lebih dahulu. Maksudnya tadi pergerakan dipentingkan, okey? Kalau marah hentak tangan tu juga. Itu yang tahu marah. Okay. Marah ni dia. Marah. Yang keempat dipanggil representational acting. Okey. Aku suka represent. Dia present. Dia bukan tak bagus tak Amy. Cuma dia pasti present diri dia. So kedirian dia terlalu kuat daripada watak yang dia lakukan. Yang terbaik nombor 5, living the part. Si pelakon hidup di dalam karakter dia. Untuk sampai kepada living the part, inilah yang tadi kita perlukan 9 sistem konsentrasi tadi. Betul, sangat-sangat. Okay. Betul. So kita nak terapkan benda ni, Amy. Aku ambil berat tentang industri kita tu. Betul. Sebab aku yang pelakon ni, aku berfikir pelakon-pelakon jugalah. Okey. Supaya mereka boleh mendengar apa yang Amy cakap tadi, ambil iktibar, okey, bahawa anda semua sebenarnya patut belajar jugalah, walaupun basic pun belajarlah juga, basic acting lah orang kata. Janganlah sampai zero langsung. Betul. Sebab untuk menjadi seorang pelakon yang bagus, kenapa? Cerdik. Betul. Untuk cerdik kena ada ilmu, betul, kena rajin membaca sebagainya. Apa komen Amy? Okey. Perfect. Apa yang Zaidi Omar bagi tahu tu memang perfect. Saya tidak menafikan bahawa seorang pelakon dia memang kena menimba ilmu. Tapi ini satu keadaan lain lagi dia. Pelakon-pelakon TV kita sekarang ni, dia kerap pergi berlakon. Dia kerap berlakon. Sebenarnya kerap dia berlakon tu itu adalah juga menimba ilmu. Itu juga latihan untuk dia. Contohlah pelakon A ni tak pernah mengikut teater. Okey. Tapi dia kerap berlakon, non-stop hari-hari pergi berlakon dan dia belajar banyak benda dekat situ. Cuma masalahnya apa yang dia belajar tu dia tak tahu term-term tersebut. Kesan dia tak boleh ajar orang lain. Kalau dia ajar orang lain, dia tak tahu nak express term itu. Padahal dia dah bagus dah ni. Contohnya katalah, you sebenarnya seorang pelakon yang bagus, pelakon yang top. Boleh tak you turun mengajar kita ni? Jadi dia akan teragak-agak untuk turun mengajar kerana dia nak ajar macam mana. Sebab akting dia memang bagus, kita tak nafi. Tapi term dia nak gunakan untuk mengajar orang tu macam mana? Contohlah Datuk Syarukan tu kan. Dia berlakon dah bagus. Datuk. Datuk. Katalah Syarukan tu, dia akting bagus. Tapi macam mana dia nak ajar orang kalau dia tak belajar term-term ini? Okay, one day pelakon-pelakon top kita kat Malaysia ni pun, kita pelakon teater apabila pergi ke medium yang lain, adjust diri kita. Kalau teater, lakonan kita besar. Pergi kepada medium filem, dia mesti serapat mungkin dengan kehidupan, kontrol.
control acting, bagilah serapat mungkin dengan kehidupan. Jadi sama ada teater ataupun filem, kedua-dua pelakon teater harus pergi ke filem, tahu medium, kurangkan acting. Pelakon filem pergi ke teater, tahu medium, besarkan acting. Okay, that's good idea. Maksudnya pernah dulu dia, dia ni pelakon filem, kenapa nak bawa ke Istana Budaya berlakon? Bidang lakonan je kot. Okay, Siapa-siapa pun boleh berlakon. Kalau orang tu pandai berlakon kan. Tambah kalau top crowd pula. Boleh pelakon yang top crowd pula ni pergi ke Istana Budaya berlakon teater. Bidang lakonan tu sama. Cuma pelakon filem ini besarkan acting. Kerana bukan mata kamera yang nak tengok dah. Okay, Mata audience yang tengok seluas 180 darjah. Bukan kamera tu nak datang close up kat kita. Jadi perkara ni kena adjust lah. Pelakon kena adjust. yeah. Kena ada ilmu baru tahu nak adjust. Kena ada ilmu baru boleh adjust ni. Kadang-kadang aku confused tu, Amy. Apa confused lah tentang kita. Zaidi, aku tengok penghayatan kau dalam drama ni, filem ni. So aku cuba beritahu dia, cakap itu bukan penghayatan. Habis apa? Aku tengok kau punya penghayatan bagus, kau punya rasa, aku boleh rasa lah. Itu bukan penghayatan, itu hasil daripada penghayatan. Cakap itu result daripada penghayatan aku sebelum. Betul. Okay. Betul. So anggapan ini, Amy, orang masih salah anggap. Contohnya kau tengok, dia punya penghayatan, Amy penghayatan dia bagus. Itu adalah hasil sebab mereka tidak ada ilmu tentang. Betul. Penghayatan tu proses kita membuat kerja tu. Proses. Hasil daripada proses itu ialah kejayaan melakonkan watak. Sembahkan tadilah. Betul. Okey, betul. Itu memang tak nafi, tepat lah tu. Jadi maknanya anggapan tu salah yang orang menganggap bahawa itu adalah penghayatan dia tengok penghayatan. Okay? Dia tengok proses kita tu lah. Sedangkan dia tengok kerana dia dapat hasil tu, betul lah proses yang Zaidi Omar buat semasa lakonan itu memang ada penghayatan. Hasil kepada proses penghayatan tu adalah lakonan yang mantap.